dalam kotak buku catatannya. Lalu dikatakan ketika mana aku bersama dengan Rasulullah, pernah ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, antara dua kota Rom dan Konstantinopel, yang mana Islam dapat tahan dulu? Rasulullah kata Konstantinopel atau kota Hercules. Jadi Konstantinopel sudah jatuh di tangan Islam. Ada satu lagi kota yang belum ditawan, iaitu kota Rom. Konstantinopel dan Rom dia berlainan ajaran, walaupun dia agama Kristian. Rom ajaran Katolik, Konstantinopel ajaran Kristen Ortodok. Kedua-duanya tidak bersama. Jajarannya sama. Antara Rom dan Konstantinopel, jajarannya sama. Itu pintu masuk. Sebab tu Napoleon bernempat mengatakan bahawa aku cinta pada Istanbul, atau aku cinta kepada Istanbul kerana dia adalah hati dunia. Ruginya aku tidak dapat mempertahankan kota Istanbul ketika mana Muhammad Al-Fatih menyerang kota tersebut. Andai kata aku berada di zaman tersebut, pasti Muhammad Al-Fatih tidak boleh berjaya menawan kota itu. Itu kata-kata Napoleon Bonaparte. Kata-katanya bahawa dia kata dia sanggup mempertahankan kota tersebut. Jadi kita lihat di sini bahawa ada lagi ruang untuk pemuda-pemuda mengambil alih kota Rom. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa Rom akan jatuh di tengah Islam melalui ilmu. Islam akan masuk di kota tersebut melalui ilmu-ilmu. Hari ini kita dapati bahawa di Vatican City khususnya sudah ada orang Islam di situ. Di kawasan Rom sebenarnya ramai pemuda-pemuda Islam sudah berada di situ. Dan tahun bila, zaman bila, abad bila kita tak tahu. Tapi kita pasti la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul kamu tidak bermain dengan kata-kata. Dia bercakap dengan wahyu yang kuberikan kepada, dan bukan main kosong-kosong. Jadi di sini menunjukkan bahawa hadis ini telah tetap relevan. Bahawa untuk menjadi orang yang hebat, dia akan mengamalkan beberapa perkara. Saat kita ambil kisah bagaimana zaman Nabi Sulaiman AS. Ketika mana Nabi Sulaiman AS dimaklumkan oleh Hudhud bahawa ada satu ratu di negara Sabah. Tetapi ratu tersebut seorang wanita yang masih bujang menyembah matahari. Nabi Sulaiman memaklumkan, tulis surat kepada dia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai Balqis, aku arahkan kamu datang kepadaku untuk melihat kerajaanku. Maka bila mana Puteri Balqis membaca surat tersebut, dia dapati bahawa ini bukan calon-calon raja. Ini lebih daripada raja. Kalau kita berperang dengan dia, kita pasti kalah. Siapkan peralatan untuk kita pergi ke Baitul Maqdis. Sebelum Balqis pergi ke Baitul Maqdis, dia mengarahkan singgasananya dikepung dan dibuat 7 pintu yang di-lock. Diberitahu pada pengapungan, jangan kamu buka pintu ini sehingga aku balik. Jangan kamu benarkan sesiapa melihat singgasana aku. Aku dapat ada perasaan yang tidak berapa selesa bahawa singgasana ini akan hilang. Balqis sudah dapat merasakan bahawa singgasananya akan hilang. Dan bertepatan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memaklumkan kepada rakyatnya, siapa boleh bawa singgasana Balqis di sini sebelum Balqis datang. Maka bangunlah jin. Ada orang kata nama Ifrit, kan? Ifrit ini sebenarnya jin yang paling cerdik. Masuk Ifrit di situ. Nama sebenarnya kalau ikut riwayat Mujahid dan Syubail bin Jabai mengatakan nama ialah Kuzan. Ya? Bukan JDT, Kuzan. Ya? Jadi dia beritahu, wahai tuanku, saya boleh bawa putih singgasana baki di hadapan tuanku sebelum tuanku berdiri. Okey. Apa kekuatan yang kamu ada, kamu boleh bawa sebegitu cepat. Quwwatun wa amin. Saya ada kekuatan, dan saya saya makhluk yang paling dipercayai. Baiklah, aku setuju. Tapi aku nak lebih cepat daripada itu. Sebelum dia sampai, benda itu dah ada, supaya dia nampak kehebatan kerajaan Sulaiman. Bangun seorang pemuda. Namanya Asif Baqihi. Asif Baqihi ni dia sebenarnya juru tulis kepada Sulaiman. Dikatakan dia sepupu Nabi Sulaiman AS. Orang muda. Dan orang muda yang warak, yang alim, yang baik. Lalu dia kata, Asif, adakah kamu sanggup untuk menjawab cabaran? Ya, tuanku. Saya boleh bawa singgasana Sulaiman sebagi di hadapan tuan sebelum mata tuanku berkelip. Wow, amazing. Sebelum mata aku berkelip. Sedangkan mata yang ada depan dah tak kelip-kelip lagi dah. Semua dah tunduk saja. Hebat. Ini bukan singgasana lagi. Tahta kerajaan mana pun dia boleh bawa. Sebab dah tak kelip lagi.
Ustaz Rasuki, kita ni sembang biasa sebenarnya. Sebenarnya kita dah tak ada penonton. Kita dah kehilangan penonton sebenarnya. Tak ada apa lain ni nak. Kita sembang sampai pagi lah. Ustaz, kita sembang sembang kosong lah ni. Dah tak ada apa sebenarnya ni. Biasa kalau ikutkan rancangan dah tamat lagi sebenarnya. Penonton kita sebenarnya untuk masa depan rancangan ni. Sebab dah raib, dah habis semua sekali lah. Baik. Akhirnya, dia kata, okey silakan. Apa kekuatan yang kamu ada? Wah asyik bakih. Dia kata, tuanku, saya ada 4 elemen kekuatan saya. Saya ada kekuatan, saya ada amanah, saya hafizul alim. Saya seorang yang ada integriti, saya seorang yang ada ilmu. Silakan. Dia pun pergi ambil wuduk. Setelah ambil wuduk dia berdoa. Ya Qahhar, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Allah, kau bawakan singgasannya dia sekarang juga. Dengan izinmu ya Allah, pasti ia akan berlaku. Terus ada. Ini doa pemuda yang baik. Suatu orang muda hebat. Ketika mana Nabi Daud alaihissalam diriwayatkan sedang berada satu tempat. Ini cerita dia sebab ada penonton nak kita cerita lah Ustaz. Kata ada penonton. Ya ada Tok Mat orang Pulau Pinang. Ya tak tahulah Tok Mat biasa makan nasi kandar ke nasi apa tak tahu lah. Pikul sendiri wallahualam lah. Meja Azhar pun ada sini ya, orang Pahang dan sebagainya. Kita sembang-sembang biasa lah. Nabi Daud alaihissalam ketika mana dia datang satu tempat, dia beribadah. Dia bersama dengan satu orang pemuda duduk sebelah dia. Ratib semua pemuda dia memuji-muji Allah SWT. Rajin ibadah. Datang malaikat Israel. Lalu malaikat Israel memerhatikan pemuda tersebut. Dia maklumkan pada Nabi Allah Daud, seminggu lagi aku akan ambil nyawa ni. Oh datanglah, dah siap lah. Seminggu sebelum meninggal malaikat Israel dah datang, dah tengok lah. Dan mak betul-betul. Yang duduk depan ke duduk belakang wallahualam tak tahu. Jadi hilang lah malaikat tersebut. Nabi Daud panggil pemuda ni. Kau dah kahwin belum? Belum kahwin. Kau balik sekarang kau kahwin. Beritahu dengan perempuan yang mana-mana perempuan jumpa bapa dia, aku arahkan. Kahwin malam ni juga akan jadi malam pertama kamu. Pergi malam tu cari pengantin malam-malam. Ustaz Rasuki kata batal wuduk dia tak ada batal lah. Tu pergilah. Memang batal di rumah lah tu. Sampai di sana Nabi Daud punya jaminan surat waranti pada Nabi Allah Daud. Itu terus. Kalau Ustaz Daud yang datang, Ustaz kahwin tu, Ustaz yang kahwin terus. Jadi kahwin malam tu. Kemudian seminggu lagi Nabi Daud kata kau datang di tempat ni. Datang sebab janji malaikat Israel nak ambil nyawa di situ. Seminggu selepas tu dia datang. Nabi Daud kata macam mana pengalaman kamu ni? Kalau saya tahulah kahwin ni sedap, lahir-lahir tu nak kahwin. Lahir-lahir tu nak kahwin sedap sungguh. Semakin saya kahwin semakin beribadah, saya kuat beribadah. Ada isi tolong tunjukkan tahajud. Ada isi dah siap-siap ada orang yang tak kahwin lagi semasa sekarang. Tak tahulah dia sebab apa. Mungkin nak jumpa Nabi Allah Daud juga. Jadi Nabi Daud betul tak apa, tunggulah. Ada tetamu nak datang jumpa. Tak datang-datang. Nabi Daud kata okey, balik semula. Ibadah semula, minggu depan datang. Minggu depan pemuda tu datang. Nabi Daud tanya macam ni ibadah kamu? Bagus, alhamdulillah, lagi baik rupanya dapat pasangan yang terbaik. Saya lagi bersungguh-sungguh. Syukur saya kepada Allah. Okey, tunggu sekejap, nanti ada tetamu nak datang. Tak datang juga. Minggu depan datang lagi, begitu juga. Sampai Nabi Daud kata dah tak ada datang lagi, kau pergilah pergi tempat lain. Bila pemuda tu tak ada, malaikat datang. Nabi Daud kata, kau ni kencingkan aku ke apa ni? Dah malam berbulan-bulan ni. Kata seminggu. Lalu dia kata, wahai Nabi Allah Daud, sebenarnya bila dia beribadah kepada Allah Ta'ala, dia berdoa, isi pun sama berdoa. Allah makbulkan doanya. Itu sebab Allah lanjutkan lagi usia. Allah berikan dia panjang umur kerana ibadahnya itu. Jadi kita lihat orang muda banyak main peranan. Bahawa nak jadi pemuda yang terbaik, ibadah kepada Allah mesti kuat. Sebab tu dikatakan bahawa kekuatan manusia luar biasa. Memang luar biasa. Siapa tak kata kekuatan manusia memang terlalu luar. Allah berikan akal manusia memang akal yang luar biasa. Sehingga dia boleh merungkai banyak masalah. Tuan moderator dah tengok jam lah. Tak apalah, kita berhentikan masalah di sini. Mudah-mudahan Tuan moderator akan beri masalah baru. Sekian. Terima kasih Fadil Ustaz. Sampai minum air dia dahaga. Cuma nak bagi orang bangun tidur, tak bangun-bangun juga. Bukan sekat tunduk sembah bumi pun dah ada ni. Saya bimbang nanti takut kaki naik atas kursi je.
Jangan tunjuk perasaan sudah tuan-tuan. Kita nak tutup dah. Tak apa. Kita tutup dah. Sebenarnya tuan-tuan, ada kesimpulan lagi 5 minit seorang. Tapi saya tengok tak jadi dah ni. Kesimpulan pun dah tak masuk, apa pun tak masuk dah. Jadi saya tutup je lah tuan-tuan. Sebab nampak dah makin parah dah ni. Sebab 8 km. 8 km. Belum 80 km tuan-tuan. Komando untuk selesaikan, untuk nak jadi komando 150 km tuan-tuan. Dalam masa yang sangat pendek. Tak adalah daripada pukul 6, pukul 7. Tapi panjang lah masa dia. Tapi 150 km tuan-tuan. Ini tuan-tuan, baru 8 km. Macam mana kita nak jadi pemuda Al-Fatih ni tuan? Ya, kalau 8 km kita tunduk dah sembah bumi lah ni. Baik, bangunlah wahai pemuda-pemudi sekalian, bangun. Kita nak tutup dalam majlis ni. Tuan-tuan, muslimin muslimat alhamdulillah SWT, kita telah bincangkan panjang lebar berkenaan dengan pemuda Al-Fatih, macam nak generasi Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada kupasan yang telah disampaikan oleh dua ahli panel kita yang tidak asing lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku moderator, orang Pulau Pinang. Kena bagi penutup, tapi kita tak boleh lah bisa sebab last kali mic dapat kat saya. Tadi dia ada bagi tahu satu benda saya tak jawab. Menteri tadi orang Johor. Tapi yang letak jawatan baru ni Perdana Menteri orang Pulau Pinang. Alah. Orang Pulau Pinang. Jadi Perdana Menteri dia lagi tinggi. Ya, baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita sampai di sini saja program kita. Kita standby untuk nak jaga tahajud. Ya, tahajudnya pada hari apa tuan-tuan? Pada hari apa? Tahajud kita di Padang Bola tuan-tuan. Pertama kali kita akan buat di Padang Bola ni insya-Allah. Baik, saya selaku moderator untuk forum pada malam ini memohon ampun dan maaf kepada saya tak buka dah soalan malam ni. Sebab saya dah tengok orang tunjuk perasaan dah ni. Jadi kita dah pukul 11 dah tuan-tuan. Masa untuk bermimpi sudah hampir. Jadi kita balik tidur lah. Ya. Jadi selaku moderator pada malam ini, saya mohon ampun dan maaf sekiranya dan semasa sepanjang saya mengendalikan program ini dapat salah dan silap, khasnya dari segi tutur kata dan bahasa. Ampun dan maaf dari saya dan seluruh ahli panel. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Laksanakan Haji Zahimi bin Zainal Abidin di atas pengendalian forum sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda ingatan daripada pihak majlis mempersilakan yang berbahagia Brigadier Jeneral Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad bin Abu Bakar, Dekan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan UPMM, untuk menyampaikan cedera hati kepada ahli panel dan moderator forum kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.